Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita bersama-sama kembali dalam pengajian tafsir Juz'u Ammah, dan insya-Allah kita akan menyambung semula pada surah Al-Ghashiyah. Minta maaf, saya kena buat live dalam kereta ni. Harap-harap line saya okey lah, insya-Allah. Sebab nak tunggu sampai ke rumah takut lambat. Okey, kita akan sambung hari ni 17, betul ke? 17 kan? Kalau ikut apa yang saya tanda lah 17. Betul, Ustaz. Baik. Jadi saya akan baca ayat 17. Hari tu. Hari ni 17 kan? Betul Ustaz. Betul. Sebab hari tu kita last berhenti sampai 16 kan? Ya. Okey. Jadi saya akan sambung 17 sampailah kepada ayat yang ke-22 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sadaqallahul azim. Baik, terjemahannya, mengapa mereka yang kafir itu masih mengingkari akan kehidupan akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana Allah menciptakannya? Ayat 18, dan keadaan langit bagaimana Allah tinggikan binaannya. Ayat 19, dan keadaan gunung ganang bagaimana ia dikukuhkan. Ayat 20, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah saja peringatan wahai Muhammad kepada manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolak dakwahmu, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul untuk memberi peringatan. Bukankah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka? Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka untuk beriman. Ya. Baik, jadi daripada ayat 17 sehinggalah kepada ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita berkenaan dengan beberapa perkara. Yang pertama, Allah Taala ceritakan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaan Allah Taala yang mampu menciptakan ciptaannya itu dengan sempurna dan dengan lengkap. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada kita berkenaan dengan tugas seorang rasul itu adalah untuk memberikan peringatan dan tiada paksaan terhadap agama Islam untuk mereka memeluknya. Jadi lebih kurang ada dua tajuk utama pada ayat 17 sehinggalah kepada ayat yang ke-22 ya, daripada ayat 22 yang saya bacakan tadi ya. Baik, jadi kita akan pergi ayat per ayat. Kita pergi ayat 17 dulu. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini,
pada ayat 17 ini Allah Ta'ala kata afala yanzuruna. Tidakkah kamu wahai manusia yanzurun, iaitu melihat. Ya, kalau kita tengok dalam Quran, perkataan melihat ni Allah gunakan dalam beberapa lafaz ya, ataupun dalam beberapa perkataan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz nazara. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz basara. Ya, menggunakan lafaz basara. Yang pertama nazara, yang kedua basara. Ya. Baik, yang ketiga Allah gunakan perkataan lafaz ru'yah ataupun ro'a. Ini ada 3 kalimah yang Allah Ta'ala guna di dalam Al-Quran untuk merujuk kepada melihat ataupun memandang. Walau bagaimanapun, setiap perkataan-perkataan ini ia memberi makna-makna yang tersendiri. Contoh kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu wahai manusia melihat tara daripada perkataan ru'yah tadi, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala telah perlakukan, yakni binasakan terhadap tentera bergajah. Perkataan ro'a ataupun ru'yah, kalau kita baca dalam Quran, ia memberi maksud melihat itu tidak semesti dengan pandangan mata. Tetapi perkataan ru'yah ataupun ro'a dalam bahasa Arab, ia juga boleh memberi maksud melihat dengan pandangan hati atau pandangan akal. Sebab tu dalam surah Al-Fil, walaupun Nabi SAW tidak menyaksikan peristiwa Abrahah dihancurkan, demikian orang-orang Islam yang lain, sahabat yang lain, namun Allah guna perkataan tara. Tidakkah kamu wahai Muhammad melihat bagaimana Allah menghancurkan tentera bergajah? Sedangkan Nabi SAW belum lahir. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang sebahagiannya itu juga tidak lahir lagi. Jadi kenapa Allah sebut perkataan tara? Sebab Allah Ta'ala suruh bukan kita perlu menyaksikan depan mata, tetapi kita menggambarkan seolah-olah kita menyaksikannya dengan pandangan hati atau pandangan fikiran. Iaitu dalam arti kata kalau perkataan ro'a atau ru'yah ni dalam bahasa Arab, ia merujuk kepada melihat dengan pandangan fikiran, melihat dengan pandangan hati. Itu lebih kepada kepenggunaan maksud perkataan ro'a atau ru'yah di dalam Quran. Adapun yang kedua, Allah sebut dalam Quran perkataan basara. Seperti mana Allah sebut afala tubsirun. Tidakkah kamu wahai manusia melihat ataupun memerhatikan? Kalau Allah guna perkataan basara di dalam Al-Quran, ia juga memberi maksud melihat. Tetapi melihat di sini adalah tujuan untuk mencari kekurangan, untuk mencari kelemahan. Sebab itu kalau kita baca surah Kahfi, minta maaf, surah Al-Mulk kan Allah kata, apa tu? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basar, kata Allah. Farji'il basar. Allah Ta'ala tak kata farji'il nazar. Atau Allah Ta'ala tak kata farji'il ru'yah. Tapi sebaliknya Allah gunakan farji'il basar. Kerana basar ni, kita tengok satu benda sebab tujuan kita nak cari kelemahan dia dan kita nak kritik dia. Itu diguna perkataan basar. Sebab tujuan melihat itu adalah tujuan untuk mencari kekurangan dan mencari kelemahan. Kekurangan dan kelemahan. Baik. Adapun nazara yang kita baca pada ayat ini, iaitu melihat bukan untuk cari kekurangan, kelemahan, dan bukan juga melihat itu dengan pandangan
akal fikiran atau pandangan hati. Sebaliknya nazara ini adalah lihat dengan tujuan untuk mencari, merasai kekaguman, merasai keajaiban, merasai kehebatan. Maka diguna perkataan nazara. Ya. Baik, sekejap ya. Baik. Jadi pada ayat yang ke-17 ni, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia, kenapakah mereka tidak melihat tentang penciptaan, bagaimana Allah menciptakan unta, supaya mereka merasa kagum dengan unta itu. Supaya mereka merasa hebatnya ciptaan unta tu. Siapalah yang mencipta unta ini? Hebatnya lah dia. Uh, apa ni? Merasa kagum dengan penciptanya. Sebab kalau kita lihat, pada unta itu ada beberapa kekaguman. Misal dan contoh, Allah ciptakan unta itu sebagai binatang yang mampu untuk mengangkat benda-benda yang berat. Dan Allah ciptakan unta menjadi tunggangan atau binatang yang membawa tunggangan yang boleh berjalan jauh tanpa rehat. Sebab unta ni dia memiliki stamina yang sangat tinggi, sehingga kan dia boleh berjalan di padang pasir begitu lama tanpa istirahat. Kemudian unta juga dia boleh menyimpan air di dalam badannya supaya dia tidak cepat penat dan tidak cepat haus berbanding binatang yang lain. Kemudian Allah Ta'ala jadikan juga pada unta itu keistimewaan yang mana unta ni dia mudah untuk makan. Dia tak macam binatang-binatang ternak yang lain yang memilih makanan ataupun mudah terdedah kepada penyakit. Jika mereka makan makanan yang salah, mereka boleh mati. Dia berbeza dengan unta. Ketahanan unta itu Allah jadikan dia adalah lebih kuat, dan ketahanan dalaman dia itu adalah ketahanan yang lebih hebat, ya. Yang lebih hebat, ya. Kemudiannya Allah Ta'ala suruh melihat unta kerana unta itu juga adalah merupakan binatang yang dijadikan ia sebagai tunggangan dalam perang. Bukan kuda saja, bahkan unta juga boleh digunakan tunggangan untuk perang, kerana unta juga memiliki kekuatan untuk melawan, ya, untuk melawan dan menendang dengan kuat. Sebab itulah ada hadis Nabi kata kalau jumpa unta yang hilang, maka tak perlu untuk mengutipnya, biar tuan dia kutip sendiri. Tapi kalau jumpa kambing yang hilang, maka kita boleh ambil kambing tu, simpan sehinggalah tuannya menuntutnya. Selain daripada unta tu boleh mengeluarkan susu untuk manfaat manusia dan pelbagai lagi, ya. Baik. Jadi kita nak lihat beberapa, tadi kita dah sebut tafsir, sekarang kita nak pergi kepada pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya, ya. Baik. So yang pertama pengajaran, tadi saya dah pergi kepada tafsir, yang kedua kita nak ambil pengajaran. Pengajaran yang pertama pada ayat ini adalah tuntutan untuk bertafakur dan merenungkan setiap kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk melihat kekuasaan, kehebatan Allah Taala pada penciptaannya. Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya menggunakan akal, menggunakan hati kita untuk kita menyaksikan kehebatan Allah, untuk kita merenungkan kehebatan Allah Ta'ala pada penciptaan-penciptaannya atau pada kejadian-kejadiannya. Itu menunjukkan salah satu daripada bentuk ibadah, ya.
Sebab tu kita kena faham ibadah ini dia terbahagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama ia disebut sebagai ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, yakni ibadah menggunakan kudrat tubuh badan. Yang kedua dipanggil sebagai ibadah lisaniyah, iaitu ibadah yang hanya perlu menggunakan lisan dan lidah, yakni zikrullah, baca Quran dan seumpamanya. Yang ketiga dia dipanggil sebagai ibadah qalbiyah, iaitu ibadah dengan menggunakan hati. Menggunakan hati ini adalah ibadah seperti kita ingat pada Allah, seperti kita khusyuk, ya. Ini dipanggil sebagai ibadah qalbiyah. Termasuk juga dalam ibadah qalbiyah ini adalah dengan cara kita berfikir, ya, dengan cara kita berfikir, kita bertafakur, kita berta'ammul dan kita bertadakkur. Maka ini adalah merupakan ibadah, salah satu daripada bentuk ibadah menggunakan hati dan menggunakan akal fikiran. Maaf, saya batuk sikit. Baik. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat yang ke-17 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk melihat tentang apa? Melihat tentang sifat unta. Yang kedua pengajaran daripada ayat ni, Allah Ta'ala menyuruh kita supaya melihat dan mempelajari pada sifat unta. Bukan sekadar merenungkan kehebatan Allah dalam menciptakan unta itu saja, tapi untuk melihat sifat unta itu sebagai suatu pengajaran. Itu pun Allah Ta'ala suruh kita tengok juga. Bukan sekadar hebatnya unta tu boleh tahan lama, makan benda-benda simple, stamina kuat. Bukan saja dari segi penciptaan, tapi Allah Ta'ala juga menyuruh kita mempelajari daripada unta itu dari sudut sifat unta tu. Ya, sifat unta tu. Baik, ulama telah menggariskan beberapa sifat unta yang Allah Ta'ala sebut dekat sini supaya manusia mempelajarinya. Yang pertama, sifat yang ada pada seekor unta itu adalah ia memiliki sifat kesabaran yang tinggi. Dalam banyak-banyak binatang ternak yang paling tinggi kesabarannya adalah merupakan unta. Sebab tu kita tengok Nabi SAW pernah mendoa laknat kepada pemilik unta. Bila Nabi SAW singgah di satu kampung, Nabi melihat seekor unta yang kurus kering, tak diberi makan oleh tuannya dengan cukup dan tak diberi minuman dengan yang cukup, sehingga kan apa yang berlaku, unta tu mengadu kepada Nabi SAW. Unta tu bercakap dengan Nabi SAW, mengadu kepada Nabi tentang layanan tuan dia. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk Nabi panggil tuan punya unta tu, kemudian Nabi pesan kepada dia supaya dia berbuat baik kepada untanya, memberi makan dan minum secukupnya, dan baginda mengatakan seburuk-buruk manusia itu adalah mereka yang menggunakan binatang ternaknya tetapi mereka tidak memberikan haknya. Haknya kat sini makan, minumnya yang secukupnya atau rehat yang secukupnya. Maka di sini menunjukkan, kata para ulama, unta ni antara binatang yang paling tinggi kesabaran dia. Sebab tu kalau tuan dia tak beri makan dia cukup pun, dia tetap taat pada tuan dia. Dia tak ingkar pada tuan dia. Kalau tuan dia suruh bawa benda yang berat,
perjalanan yang jauh pun, tanpa berehat pun, dia tetap akan melaksanakan perintah tuannya dan dia akan pergi berkelana walau sejauh mana yang tuan dia kehendaki. Jadi kat sini mempelajari sifat unta yang pertama itu adalah bagaimana unta adalah merupakan satu makhluk Allah yang sangat penyabar. Maka jika orang beriman memiliki sifat sabar lebih baik daripada sifat sabar seekor unta itu, maka sudah tentu dia akan beroleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang ada pada seekor unta tu yang Allah Ta'ala pujinya dan suruh kita mempelajari daripadanya, kerana unta juga ia memiliki sifat, iaitu salah satu daripada sifat yang mulia juga selain daripada sabar adalah unta memiliki sifat tunduk dan patuh, atau taat dan tunduk atau patuh. Sebab unta jika dia telah pun mengenal tuannya, dan apabila tuannya telah memeliharanya dan telah membesarkannya dan memberi makan dan minum kepadanya, maka unta ni dia satu binatang yang taat dan setia. Dia tidak akan ingkar pada tuannya jika dia benar-benar mengenali tuannya itu. Dia berbeza dengan sebahagian binatang-binatang yang lain, yang mana binatang yang lain itu dia kadang-kala dia datang keliaran dia, dia datang sifat degil dia dan sebagainya, tetapi dia berbeza pada seekor unta. Ya. Sebab tu kita tengok kat negara Arab, kalau ibu-ibu sekalian pernah tengok, orang Arab sembelih unta lagi senang daripada orang Arab sembelih lembu. Sebab unta ni bila dia kenal dengan tuan dia, dia sendiri akan duduk, tak berlawan, sampailah tuan dia sembelihnya di bahagian dadanya, lalu dia mati. Tak payah tambat dia pun. Berbeza dengan binatang kambing, ataupun ternakan lembu, kerbau dan seumpama dengannya. Ya. Kemudian sifat ketiga yang ada pada unta yang Allah Ta'ala menyuruh kita supaya meneladaninya dan mempelajari daripadanya adalah sifat setia. Bukan saja dia tunduk, taat, tapi unta juga binatang yang setia. Dia setia kepada tuan dia. Dia tidak akan tinggalkan tuan dia. Sebab itu unta ni jarang orang Arab tambat. Kalau kita tengok orang Arab ni, kalau dia naik tunggangan unta, dia jarang ikat unta. Kalau macam kambing, lembu ni memang nak kena tambat. Kalau tak tambat, dia akan berkeliaran, dia akan hilang. Tapi kalau unta ni, kalau kita tak tambat dia pun, kalau dia pergi berjalan, dia ingat jalan nak pulang balik menuju kepada tuan dia. Ini satu sifat yang Allah Ta'ala puji dan Allah Ta'ala suruh kita pelajari daripada unta ini, iaitu sifat dia setia dan sifat dia segera kembali kepada tuannya supaya dia tidak terpisah daripada tuannya. Bagaimana memberikan satu pengajaran pada kita pada tiga-tiga sifat ini? Pertama, Allah nak suruh kita bukan tengok hebatnya Allah ciptakan unta itu saja, tapi Allah Ta'ala juga nak kita supaya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kita mempelajari sifat kesabaran unta itu ketika kita berada dalam keadaan musibah, ketika kita berada dalam keadaan diuji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita pelajari daripada seekor unta itu adalah sifat taat, sifat kepatuhan, tidak ingkar si unta itu walaupun tuannya tidak berbuat baik kepadanya, tak beri makan dan minum, tapi dia tetap taat untuk memikul barang-barang yang diperintahkan oleh tuannya. Ya, maka di sini menunjukkan perlu untuk kita mempelajari contoh pada unta tadi, iaitu dari sudut sifat ketaatan dan kepatuhan. Dan yang seterusnya, sifat terakhir yang perlu kita pelajari daripada unta itu adalah sifat kesetiaan. Ini juga salah satu sifat yang penting untuk diteladani oleh orang Islam, iaitu kesetiaan mereka kepada agama, kesetiaan mereka pada Allah dan Rasul,
kesetiaan mereka pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka tidak melanggari pegangan mereka, keimanan mereka dan panduan mereka. Ya. Okay, sekarang kita tengok ayat yang berikutnya pula, iaitu ayat yang ke-18. Baik, ayat yang ke-18, Allah Ta'ala menceritakan pada kita pula bagaimana Allah menciptakan langit dan meninggikan langit. Ayat ini masih lagi sama pengajaran dia, iaitu Allah Ta'ala, tadi Allah Ta'ala menyuruh kita menyaksikan kehebatan Allah menciptakan unta. Kali ini Allah Ta'ala menyuruh kita tuntutan untuk bertafakur dan memerhatikan penciptaan langit Allah. Penciptaan langit Allah. Okay, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil iktibar ataupun kita jadikan panduan dan pengajaran dalam hidup kita melalui binaan ciptaan langit Allah yang sangat tinggi ini. Yang pertama, pengajaran dia nak menggambarkan bagaimana tinggi, luasnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sehebat mana pun kerajaan manusia dekat dunia ni, manusia hanya berkuasa di bumi sahaja. Mereka tak mampu memiliki kuasa sehingga di langit dan di planet-planet yang lain. Hebat macam mana pun, kuat ketenteraan macam mana pun, mereka hanyalah sementara. Mereka hanyalah seketika. Menunjukkan bahawasanya mereka hanyalah merupakan satu makhluk manusia yang memiliki kerajaan di bumi sahaja. Tak lebih daripada itu. Tidak mampu lebih daripada itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana manusia jika mereka memerhatikan kebesaran Allah, mereka akan beriman pada Allah kerana kerajaan Allah itu sangat-sangatlah luas, merangkumi dunia, merangkumi seluruh lapisan syurga, termasuklah planet-planet Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Ya. Maka disebabkan oleh kerana itu, yang pertama ayat ini memberikan pengajaran kepada kita untuk kita melihat ketinggian dan melihat dan menyaksikan kekuasaan Allah SWT. Bukan ketinggian Allah saja, tetapi maha berkuasanya Allah Ta'ala, maha tingginya Allah Ta'ala melepasi daripada arasnya. Ya, maka disebabkan oleh kerana itulah Allah Ta'ala menyuruh kita mengagungkannya dan membesarkannya. Kemudian yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil selain daripada Allah nak suruh kita tengok ketinggian dan keluasan darjat Allah, kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding manusia yang hanya rendah, hina, yang hanya berkuasa di dunia ni sahaja, tidak lebih daripada hal itu. Ya. Adapun pengajaran yang kedua yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, mesejnya di sini, ya, iaitu bagaimana Allah Ta'ala nak menyebutkan pada kita, langit itu Allah Ta'ala telah tinggikannya tanpa ada sebarang tiang yang tanpa ada sebarang tiang yang menahan dan menungkat antara langit-langit itu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-A'raf, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha." Allah ciptakan langit tanpa ada tiang yang kamu boleh buktikan, yang kamu boleh saksikan. Baik. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan langit ini tidak ada tiang? Ada hikmah-hikmahnya. Sebagian ulama kata Allah ciptakan langit ni tak ada bertiang supaya mudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat supaya menghancurkan kiamat ini. Supaya menghancurkan peristiwa hari kiamat ini, untuk menunjukkan peristiwa hari kiamat itu adalah merupakan peristiwa yang semakin hampir. Ya. Jadi dekat sini pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil selain daripada nak cerita kedudukan dan ketinggian Allah, ayat ke-18 ini juga adalah nak menceritakan kepada kita iaitu bagaimana
langit-langit Allah Subhanahu wa taala ini, ya, langit-langit Allah Subhanahu wa taala ini, ia berdiri di antara satu sama dengan lain di atas rahmat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya langit ni dia kan tak ada tiang antara satu dengan lain. Tapi macam mana dia boleh bertahan, macam mana dia tak boleh jatuh, macam mana dia tak boleh rosak, macam mana dia tak boleh retak. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kami telah pun uh, mengukuhkan langit-langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, ya, supaya dia menjadi petunjuk di waktu malam hari dan menjadi penghias pada manusia di malam hari. Demikian juga termasuk di antaranya adalah uh, apa ni? Di antaranya termasuklah apa yang disebutkan, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sesuatu ke langit Allah. Ini pengajaran ketiga. Bila Allah sebut langit itu ditinggikan, selain daripada nak cerita keluasan kerajaan Allah, nak ceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kehebatan ciptaan langit itu, sehingga Allah Taala menciptakan langit tanpa ada tiang untuk menahannya, dan langit itu tak bertembung antara satu sama lain adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pengajaran ketiga yang boleh kita ambil bila Allah Ta'ala suruh kita tengok langit, macam mana langit ni Allah Ta'ala tinggikan, itu adalah merujuk kepada gambaran bagaimana Allah Ta'ala nak memberitahu ada sesuatu benda yang diangkat ke langit. Bukan langit tu ditinggikan saja, tetapi ada sesuatu benda yang Allah bawa naik ke langit. Ya, ada benda yang dibawa, diangkat naik ke langit. Apa dia benda itu? Ada beberapa perkara disebut oleh para ulama. Yang pertama, benda yang akan diangkat ke langit itu, di mana salah satu pintu yang berada di langit adalah merupakan disebut sebagai pintu amal soleh atau pintu taqwa. Di mana pintu taqwa ini adalah merupakan salah satu daripada pintu, ya, salah satu daripada pintu di langit Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk Allah Taala mengangkat amalan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diterima amalannya dan diganjari amalannya, Allah Taala akan mengangkat ibadat mereka itu, amalan mereka itu naik ke langit Allah Taala yang maha tinggi, dan Allah Taala ganjari kebaikan yang telah mereka kerjakan ataupun berikan pahala di atas apa yang mereka laksanakan atau apa yang mereka amalkan. Jadi dekat langit Allah ni, pertama ada pintu amalan manusia. Yang kedua, di langit Allah Ta'ala juga benda yang diangkat bawa naik itu selain daripada amalan kita, sebagaimana juga Allah sebut dalam Quran, ilayya yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah diangkat perkataan zikir-zikir yang baik dan amal yang salih. Yang kedua, kita kena ingat ada benda yang diangkat ke langit itu. Sebab tu langit tu Allah tinggikan, kerana ada benda yang diangkat ke langit itu selain daripada amalan kita. Apa dia? Iaitu merupakan roh kita. Sebab tu bila matinya seseorang anak Adam, rohnya akan diangkat naik ke langit. Bila dia mati saja, dia akan pandang langit Allah tu terbuka, pintu-pintu langit terbuka, maka pada ketika itulah bila malaikat bawa naik rohnya, cabut rohnya keluar daripada jasad, akan keluar bauan wangian yang sangat harum, bauan kasturi, dan pada ketika itulah diangkatnya roh orang-orang yang beriman tu sampailah ke langit Allah yang ketujuh. Sampai langit Allah ketujuh untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Okey, itu antara yang Allah Ta'ala bawa naik ke langit. Ya. Yang seterusnya, bagaimana Allah tinggikan langit ini untuk menggambarkan supaya manusia dapat melihat langit ini meneduhkan manusia, langit ini mengawal manusia yang berada di bumi,
dengan atmosferanya, adalah juga dengan orbitnya, bagaimana Allah hiaskan langit itu dengan keindahan dan kecantikan. Ini Allah Ta'ala suruh kita lihat dan kita perhatikan kehebatan Allah, kebesarannya, keagungannya dalam menghias, membentuk, menciptakan dan memelihara alam ini dengan amat sempurna. Selain daripada Allah Ta'ala suruh kita ingat tentang amalan kita yang akan diangkat bawa naik, dan juga Allah Ta'ala suruh kita ingat berkenaan juga bagaimana pentingnya untuk seseorang itu mati dalam keadaan pengakhiran yang baik, supayanya rohnya boleh diangkat naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang ke berapa ni? Ayat ke-19. Lepas Allah Taala cerita pasal langit, Allah Taala cerita tentang bukit, ya. Allah cerita tentang bukit. Wa idzal jibali kaifa nusibat. Kenapakah kamu tidakkah kamu melihat bagaimana gunung ganang itu Allah kukuhkan dia? Kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain, Allah sebut tujuan Allah ciptakan gunung ini adalah untuk mengukuhkan dan menguatkan bumi, supaya manusia tak rasa bumi ini bergegar, manusia tak rasa bumi ini bergerak. Ya, itu tujuan Allah ciptakan gunung ganang, Allah ciptakan bukit-bukit ni supaya nak menjadikan bumi ini kaku, nak jadikan bumi ini keras, nak jadikan bumi ini stabil. Sebab tu bila kita tengok banyak kita perbuatan manusia yang banyak menarah bukit, apa lagi kita panggil istilah dia, kita buat apa-apalah di bukit-bukit ni, kan? Tak kisahlah perbuatan pembalakan ke apa saja yang kita buat, yang kita tarah bukit-bukit ni. Sebab tu kita tengok banyak berlakunya perkara-perkara yang membabitkan bencana alam, dan juga boleh menyebabkan banyak berlakunya gempa-gempa di atas muka bumi ini, ya. Maka disebabkan oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang salah satu pengajaran yang boleh kita pelajari. Allah sebut tentang bukit kerana yang pertama, Allah Ta'ala nak suruh kita melihat kebesaran Allah Ta'ala yang menciptakan bukit itu, ya, yang menciptakan bukit itu. Pertama, sebagai pemasak bumi supaya bumi stabil dan tidak bergegar. Yang kedua, kehebatan Allah menciptakan gunung ganang ni adalah sebagai tempat laluan air. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan antara salah satu Allah ciptakan bukit ni supaya bila air hujan turun, bukit ni lah yang akan mengalirkan air itu pergi ke muara ke, pergi turun ke laut ke, ataupun dia menyedut air itu lalu menyebabkan adanya anak sungai ke. Jadi fungsi bukit itu kepada kitaran alam semula jadi itu juga Allah Ta'ala suruh kita berfikir siapa yang buatnya, siapa yang aturkannya, dan siapa yang menyusunkannya. Ya, itu pertama, memasak bumi. Kedua, mengalirkan air. Maaf. Yang seterusnya, mengalirkan air kepada laluan-laluan. Sebab tu kita tengok kenapa Allah Ta'ala sebut pasal gunung. Sebab orang Arab ni bila dia bermusafir, mereka kalau nak bawa, bukan musafir saja, kalau mereka nak bawa binatang-binatang ternakan mereka, biasanya mereka akan bawa makan di kawasan bukit-bukit, kawasan gunung-gunung. Sebab di sana akan ada sumber air, kat sana juga adanya rumput-rumput awam, rumput-rumput yang liar, yang sesuai untuk dinikmati oleh binatang-binatang ternakan mereka. Ya. Yang seterusnya Allah Ta'ala suruh kita lihat
kehebatan Allah yang menciptakan gunung ganang ini, sebab gunung ganang juga menjadi tempat kediaman manusia, tempat berteduh manusia. Sebab tu ada sebahagian manusia, alhamdulillah, terutamanya orang Arab, mereka tu kalau tak ada tempat tinggal, terutamanya Arab Badui, Arab yang hidup secara nomad, mereka biasanya akan pergi menjadikan gunung-gunung, ya, ataupun membina perumahan-perumahan mereka di dalam bukit-bukit dan gunung ganang. Ini kita boleh tengok Allah cerita tentang kaum Ad, Allah cerita tentang kaum Samud. Ad dan Samud ni dua-duanya orang Arab, yang mana Allah binasakan mereka sewaktu mereka berada di dalam gua-gua yang mereka bentukkan dengan bentuk yang indah-indah. So mereka jadikan gua tu atau bukit atau gunung ganang tu sebagai tempat tinggal mereka. Itu antara yang Allah suruh berfikir. Manusia tengoklah bagaimana setiap benda Allah cipta tu pasti ada manfaatnya, maslahatnya untuk kebaikan manusia. Ya, baik, itu satu. Pengajaran yang seterusnya, selain daripada Allah Ta'ala nak menyuruh kita berfikir tentang kehebatan Allah, dan Allah Ta'ala nak suruh kita berfikir tentang manfaat gunung itu kepada manusia, ayat ini yang ketiganya menunjukkan pengajaran juga kepada kita, bahawasanya bagaimana Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita bahawasanya bukit-bukit gunung ganang ini tidak akan lagi boleh menjadi tempat teduhan, tempat pelarian, tempat bersembunyi, tempat istirahat bagi manusia sewaktu di padang mahsyar atau sewaktu pada kebangkitan hari kiamat. Tak adalah. Sebab tu kalau kita baca surah Toha, Allah kata, La tara fiha iwajan wala amta. Kamu tidak akan mendapati di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, kamu tidak akan mendapati, kamu tidak akan menjumpai di dalam syurga Allah Ta'ala itu, iwajan wala amta. Tidak ada gunung ganang, tidak ada juga lembah-lembah di dalam bukan di dalam lembah-lembah dan gunung ganang di padang mahsyar Allah Ta'ala. Ya, sebab ayat ni bercerita tentang konteks hari kiamat. Sebab ayat tu sebelum tu cerita pasal hari kiamat. So yang pertama Allah Ta'ala sebut tentang di padang mahsyar tak ada tunggangan. So, Allah suruh kita berfikir tentang unta. Kemudian di padang mahsyar tidak ada langit yang meneduhkan manusia atau tidak ada awan yang meneduhkan manusia. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, awan tu adalah langit. Contoh Allah kata, wa anzalna minas sama. Kami turunkan daripada langit tu air hujan. Sebenarnya hujan kan turun daripada langit. Hujan turun daripada awan. Tapi bahasa Arab juga memanggil awan tu dengan maksud langit sebab awan ni berada di tempat yang tinggi di langit dunia. Ya. Baik. So nak katakan di hari akhirat tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh kita arasy Allah ataupun amal-amal kita yang soleh daripada bacaan Quran kita, daripada sedekah kita. Ya, ada dua saja amalan yang akan meneduhkan kita pada hari kiamat. Pertama sedekah kita, yang kedua adalah merupakan apa ni? Allahu Akbar, lupa pula. Pertama sedekah, yang kedua yang meneduhkan kita adalah amalan yang melayakkan kita diletakkan di bawah payungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu terbagi pada 7 golongan lah. Ya, orang yang adil, orang yang menghabiskan masanya beribadat pada Allah, orang yang menginfakkan harta tanpa diketahui, maknanya secara sembunyi, orang yang berkawan kerana Allah, orang yang banyak menangis di waktu malam, ya, dan orang yang meninggalkan kemungkaran itu kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang hadis-hadis yang masyhurlah, kita selalu dengar berkenaan dengan hadis ini. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut, lepas Allah Ta'ala sebut tentang gunung ganang, sebab merujuk hari kiamat ni tidak ada lagi gunung-gunung menjadi tempat persembunyian manusia. Sebaliknya semua manusia akan berada di bawah matahari yang didekat ke atas kepalanya dengan kadar sejengkal. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa ilal ardi kaifa sutihat. Lepas Allah Ta'ala sebut tentang gunung ganang, baru Allah Ta'ala sebut tentang bumi.
Iaitu Allah Ta'ala kata di antara kekuasaan dan kehebatan Allah, Allah jadikan bumi ini sfera. Kalau Allah jadikan bumi ini tidak sfera, maka bumi ini nampak tak luas. Tapi bila Allah jadikan bumi itu bentuknya sfera, bulat, maka manusia nampak macam bumi ini luas dan tidak ada penghujungnya. Seolah-olah infinity, tidak ada penghujung. Sebab dia sfera kan, bila kita tengok benda sfera, dia dia membulat macam tu, kita macam tak nampak dia ada penghujung. Padahal bumi ini dia ada radiusnya, dia ada kawasan perseginya, dia tidak lebih daripada kadar itu. Bahkan planet bumi ini juga bukanlah antara planet yang paling besar yang Allah ciptakan. Menurut ilmu sains, ada lagi planet-planet yang lain yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada bumi. Sebab tu Allah juga ada bersumpah dengan nama-nama, dengan planet-planet dalam Quran. Was-sama'i dzatil buruj. Allah bersumpah tentang planet-planet yang terdapat di dalam Al-Quran, di bumi ini. So pertama, Allah Ta'ala suruh manusia berfikir dan merenungkan bagaimana kehebatan Allah menciptakan bumi itu secara luas, sfera. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah Ta'ala jadikan juga dalam ayat Quran yang lain, bumi ini bersifat gravity. Sebagaimana Allah kata dalam surah Al-Baqarah, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Allah Ta'ala tu menjadikan bumi ini firash. Firash ni maknanya gravity. Maksudnya bumi ini memiliki gravity yang menyebabkan semua benda melekat di atas tanah bumi dan mereka tidak terapung-apung dan tidak terawang-awangan seperti ketika kita berada di bulan atau berada di ruangan alam semesta. Maka ini di antara salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu daripada kehebatan Allah kepada manusia. Allah jadikan bumi inilah satu-satunya planet yang memiliki graviti. Kenapa Allah ciptakan graviti? Memudahkan manusia untuk bermusafir, berkelana atas muka bumi ini, pergi mencari rezeki. Allah mudahkan semuanya. Ya. Yang seterusnya, Allah Ta'ala suruh manusia memikirkan pada bumi ini apa dia lagi? Selain pada keluasannya, kerana sferanya, selain daripada gravitinya, Allah juga sebut wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Zalul dalam surah Al-Mulk. Allah juga suruh kita memikirkan bagaimana Allah jadikan bumi ini zalul. Zalul itu apa maksudnya? Zalul ni maknanya bumi ini memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Bayangkan dekat bumi ada makanan untuk manusia yang cukup sampai kiamat. Baik makanan tu berada di daratan, baik makanan tu ada di pertanian, baik makanan untuk manusia tu ada di dalam lautan. Cukup untuk manusia sampai kiamat. Maknanya tak ada pun manusia yang tak cukup makan kat dunia ni, melainkan oleh kerana mereka itu tak berusaha ataupun kerana mereka itu dizalimi. Ya? Nah, mereka tak mampu untuk cari rezeki itu sebab mereka ditindas. Ya? Baik. Kemudiannya kalau kita tengok, selain daripada Allah jadikan bumi ini adanya tempat makan bagi manusia, dan juga Allah Ta'ala jadikan bumi ini ada tempat pengebumian, tempat menanam manusia. Sebab tu Allah kata summa ammatahu fa'akbarah. Bila manusia mati, maka tanamkanlah dia, kebumikan dia. Maka bumi juga menjadi tempat yang menerima pengebumian manusia. Sebab manusia itu berasal daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, zalul tadi tu dekat bumi ni ada macam-macam manfaat manusia lah. Oksigen, ada minyak, ada gas, ada emas, ada perhiasan. Semua benda ni adalah untuk kebaikan dan kekayaan manusia. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita pada ayat ini, Allah Ta'ala menyuruh kita memikirkan bagaimana bumi yang baharu di padang mahsyar, yang berbeza dengan bumi yang kita sedang diami sekarang ini. Bumi sekarang ni, dia cantik, dia indah, dia memperdayakan, sebagaimana Allah sebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi ingat, Allah akan gantikan bumi yang indah ini
yang kelihatan luas ini dengan satu bumi yang tandus, yang gersang, yang tidak ada apa-apa di atasnya, melainkan untuk menghimpunkan manusia dan membalas setiap perbuatan manusia itu. Jadi pada perkara kedua, ya Allah suruh kita ambil pengajaran pada ayat ni supaya kita sentiasa mengingati hari kiamat, terutamanya hari di saat kita akan berdiri di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala selama 50,000 tahun. 50,000 tahun kena duduk di padang mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala akan adili kita satu persatu di mahkamah Allah. Ketika itu tidak ada di bumi mahsyar tempat berteduh, tidak ada pokok, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, semuanya tak ada, ya, semuanya tidak ada, tidak ada hasil sumber mereka, semuanya tidak ada, bahkan ia semuanya dalam keadaan tandus dan kering kontang, dan hanya berbekalkan kepada manusia itu akan amalannya sahaja, ya. Maka itulah pengajaran-pengajaran dan beberapa tafsiran yang Allah Ta'ala suruh kita fahami daripada ayat ini. Baik, sekadar itu untuk petang ini, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kuliah akan datang.